Dalam bahasa Melayu, makanan adalah habuan, sajian dan hidangan. Selain itu, makanan juga ditarifkan sebagai apa sahaja yang boleh dimakan seperti nasi, roti dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, al-ta'am merujuk kepada sesuatu yang dimakan oleh manusia dan hidupan lain-lain. Makanan terdapat dua jenis bentuk, iaitu berbentuk pepejal dan cecair bagi mendapatkan tenaga untuk manusia meneruskan kehidupan. Pemakanan iaitu nutrien merujuk kepada elemen kimia yang berbentuk molekul yang menghasilkan warna dan rasa dalam makanan, lebih dikenali sebagai nutrisi. Nutrisi adalah zat yang di tubuh makhluk hidup sebagai sumber tenaga dan kesihatan. Setiap makanan mempunyai jenis-jenis nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Hadis Nabi yang menuntut pengambilan makanan baik, pengharaman bahan terlarang seperti khizir, darah, arak dan kesusahan mencari sesuatu yang halal serta ancaman neraka kepada orang yang makan makanan yang haram. Antara sabda Rasulullah, mencari yang halal adalah satu kewajipan ke atas setiap muslim dalam hadis riwayat Al-Tabarani. Bagi perkara yang halal, secara mutlak kita dituntut mencarinya sebagaimana dijelaskan melalui hadis di atas. Bagi perkara yang haram secara mutlak dituntut untuk meninggalkannya, dan bagi perkara syubhat pula amat perlu dijauhi. Semua manusia makan untuk meneruskan kehidupan. Terdapat beberapa jenis makanan yang boleh dimakan oleh manusia. Akan tetapi, kebudayaan kerap kali menghadkan bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai makanan. Makanan yang kita digunakan bergantung kepada kebudayaan. Tidak kurang pentingnya peranan yang dimainkan oleh makanan dalam menyatakan identiti sesuatu masyarakat. Terdapat makanan-makanan tertentu yang dikaitkan dengan masyarakat Melayu. Antaranya nasi lemak, ketupat, lemang dan dodol. Kita terdapat bahawa sesetengah makanan hanya dihasilkan untuk tujuan perayaan-perayaan tertentu. Sebagai contoh, bunga telur untuk upacara perkahwinan dan lemang untuk perayaan Hari Raya Aidilfitri. Bukannya makanan-makanan ini tidak boleh dihasilkan sewaktu biasa. Akan tetapi, ia penting untuk memenuhi perayaan-perayaan tersebut. Ketupat palas ialah sejenis makanan tradisi yang diyakini merupakan satu warisan peninggalan nenek moyang orang Melayu. Ketupat palas ini bahagian luarnya dibungkus dengan daun palas yang diambil dari pokok palas. Isi dalam ketupat pula dibuat daripada beras pulut. Pembuatan ketupat palas merupakan satu kesenian nenek moyang yang perlu dipelihara, di mana ia memerlukan kemahiran dan ketelitian dalam pembuatan kelongsong ketupat. Ketupat juga merupakan satu identiti yang sering dikaitkan dengan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri. Secara keseluruhannya, kewujudan ketupat adalah sebagai makanan tradisi dan simbol kebudayaan Melayu yang dikatakan sejak berkurun lamanya di dalam kesusastraan Nusantara. Dodol merupakan kuih tradisional masyarakat Melayu yang diperbuat daripada tepung pulut dan dimasak bersama gula, santan, kelapa serta beberapa bahan ramuan lain seperti gula Melaka, pandan dan lain-lain. Dodol adalah sejenis makanan yang boleh dikategorikan dalam kumpulan makanan manisan. Terdapat pelbagai variasi dalam penyediaan dan penggunaan bahan-bahan untuk menghasilkan 7 dodol yang berbeza mengikut daerah dan negeri tertentu. Antaranya seperti dodol kerisik, dodol gula, kabung dodol, maharani dan sebagainya. Kini, dodol merupakan makanan manisan yang popular dan digemari bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di beberapa negara lain seperti Indonesia, Filipina, Singapura, India dengan Sri Lanka.
Dodol sangat digemari terutama pada musim perayaan seperti sambutan hari raya, perkahwinan dan majlis-majlis tertentu seperti juada manisan. Nasi lemak adalah contoh makanan orang Melayu yang dapat memupuk perpaduan kaum di Malaysia dan ia patut dijadikan makanan kebangsaan Malaysia. Ia bukan sahaja menjadi kegemaran orang Melayu tetapi turut dipelopori oleh kaum Cina dan India. Nasi lemak dahulunya dihidangkan untuk sarapan pagi tetapi pada masa kini dijadikan hidangan tengah hari dan malam. Ia juga turut dihidang pada rumah terbuka dan dijadikan salah satu menu ataupun a la carte di hotel-hotel. Nasi lemak turut diiringi dengan beberapa lauk sampingan seperti kari ayam, rendang ayam dan daging, sambal seperti sotong kering sambal, tak tahu ikan bilis sambal, ayam goreng dan paru goreng. Nama saya Vinod. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan saya yang menjalankan tanggungjawab dengan baik untuk menyiapkan tugasan ini. Melalui kajian ini, mendapati makanan tradisional, tempatan dapat melahirkan modal insan yang berjati diri kebangsaan dan patriotik. Hal ini demikian kerana makanan tradisional penting dalam meneruskan adat warisan budaya yang diwarisi secara turun-menurun oleh nenek moyang masyarakat majmuk di Malaysia. Tidak akan berlakunya kehilangan dan kepupusan budaya serta adat tradisi masyarakat berbilangan kaum dalam kalangan anak muda yang lebih dikenali sebagai generasi Y. Bak kata beribahasa Melayu, biar mati anak, jangan mati adat. Terima kasih. Sebagai umat Islam, kita haruslah makan makanan yang telah diluluskan oleh badan yang berkenaan bagi mengelakkan benda yang haram masuk dalam badan kita. Ia kerana akan menjadi sebahagian daripada darah daging kita sendiri. Selain itu, ia juga dapat menjaga kesihatan seorang mukmin dan juga dapat mengelakkan perkara yang tidak baik. Selamat sejahtera, nama saya Sharwini Nair, anak perempuan Gopalakrishnan. Saya bersama ahli kumpulan saya telah menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan. Melalui tugasan ini, saya dapat mengetahui asal-usul dan keunikan tentang makanan warisan tamadun Melayu serta bagaimana makanan warisan tamadun Melayu menyatukan perpaduan kaum. Kesimpulannya, kita tidak harus melupakan makanan tradisi kita kerana ia akan ditelan zaman. Kita seharusnya mempraktikkan makanan tradisional dalam kehidupan seharian kita dan ia harus diajar kepada generasi muda sekarang. Sekian, terima kasih. Hai semua, saya Pavitra Kanaratna. Kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa perlu mengingat tamadun kita masing-masing kerana ia melahirkan masyarakat yang berakhlak dan juga membangunkan sistem kehidupan sesuai dengan fitrah manusia. Kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa perlu mengingat setiap tamadun kita kerana ia menggambarkan adat dan tradisi yang diikut dari berapa tahun yang lalu. Kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa perlu mengingat tamadun kita masing-masing kerana ia melahirkan masyarakat yang berakhlak dan juga membangunkan sistem kehidupan sesuai dengan fitrah manusia. Hai, nama saya Tong Jackson. Melalui kajian ini, saya telah memahami makanan tradisi Melayu adalah salah satu identiti kepada tamadun Melayu. Oleh itu, kita perlulah sentiasa menghidangkan makanan tradisi sekurang-kurangnya setahun sekali semasa perayaan agar warisan makanan tidak terpupus dan dapat disampaikan ke generasi yang akan datang. Daun kelapa melambai-lambai, pohonnya rendang di tanah subur. Makanan tradisi perlu disemai, semoga nanti tidak berkubur.